Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita dalam Qori Junior 2018. Pewaris Generasi Al-Quran. Alhamdulillah, untuk minggu yang kedua ini ya, anda bersama dengan saya Muaz Muhammad, dan pastinya untuk program ini telah pun dicergaskan oleh Almas Beauty and Health, IQ Danish, Minda Cerdas, Anda Cergas. Terima kasih juga kepada Almas Beauty and Health kerana menaja bersama dengan kami untuk tahun yang ketiga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk anda semua yang mungkin tak sempat untuk berkenalan dengan mereka, sekali lagi saya ingin perkenalkan, ini antara kori-kori yang cukup hebat untuk tahun 2018. Kami dari Yayasan Al-Hufaz Bali Kedah. Saya menyertai program ini untuk mengasah bakat. Saya pula untuk berdakwah. Ihfazillah yahfazka. Menjadah wajadah. Kami dari Sekolah Rendah Islam Darul Ihsan. Tujuan kami menyertai program ini adalah Untuk mengharumkan nama sekolah. InsyaAllah kami boleh. kami dari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Keramat. Kami menyertai pertandingan ini kerana ingin meningkatkan kemahiran hafalan kami. Kami dari Sekolah Rendah Islam Integrasi Tahfiz Darul Ulum. Saya menyertai program ini untuk mendapat pengalaman yang baru. Dan saya untuk mempelajari perkara yang baharu. Doakan kami, anak soleh, ahli syurga. Kami dari Ma'had Tahfiz Pakai Semelau Pahang. Saya menyertai program ini untuk membanggakan ibu bapa dan mengharumkan nama sekolah. Nano Mumtaz. Baik, seperti biasa anda dah berkenalan dengan kori-kori kita yang akan bertanding pada malam ini, dan kita juga akan diadili oleh juri-juri yang cukup profesional. Jadi kami membawakan kepada anda juri yang pertama untuk 2018 ini. Selamat datang kepada yang berbahagia Ustaz Zul Ramli. Apa khabar Ustaz? Mungkin Ustaz ada kata-kata semangat untuk adik-adik kita, untuk kori kita ni Ustaz? Okey, di zaman Rasulullah, Perang Badar, ketika itulah mereka meneruskan perjuangan. So, teruskan perjuangan di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Dan seterusnya, masih lagi senyum di situ, bersemangat juga untuk bersama dengan kita pada malam ini, yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Luqman. Jadi Ustaz, kalau kita lihat pada minggu yang pertama, agaknya untuk minggu yang kedua, apa lagi cabaran yang ada Ustaz? Para pelajar sekalian, bulan ini bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Teruskan membaca Al-Quran. Lebih bersemangat. Dan jom kita nak mulakan untuk segmen yang pertama, IQ Qori. Baik, inilah waktu yang dinanti-nantikan untuk segmen yang pertama, iaitu IQ Qori. Ya, untuk pengetahuan anda, ini akan kita menguji mengenai ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Ya. Jadi untuk permulaan, sama juga seperti minggu lepas, kami akan berikan 100 markah untuk adik-adik semua. Okey tak? 100? Okey. Ataupun nak lebih lagi ni? Tapi kalau lebih kena jawab dululah soalan. Setiap soalan yang berjaya dijawab adalah 10 markah untuk adik-adik semua ya. Okey, kita mulakan 2 minit 30 saat dari sekarang. Hukum membaca ijazah ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran. Silakan Al-Amin. Sunat. Betul, sunat. Generasi soleh wa musleh. Basmalah hendaklah dibaca di awal surah dan ketika menyambung bacaan di antara dua surah, kecuali pada surah. Siapa yang tekan awal, dia tak boleh jawab soalan tu. Baik, soalan yang seterusnya, apakah maksud Alif Lam Al-Qamariyah? Silakan Darul Ulum. Bunyi alif lam yang dinyatakan dengan jelas. Betul, tepat sekali jawapan anda. Anak soleh, ahli syurga. Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Sekali lagi, Darul Ulum, silakan. Fardu kifayah. Betul, fardu kifayah. Anak soleh, ahli syurga. Seterusnya untuk maksud ayat walaili iza saja. Silakan. Dan malam apabila ia sunyi sepi. Ya, betul untuk Tahfiz Pakai. Nano Mumtaz. Dengar betul-betul untuk soalan yang seterusnya, berapakah jumlah keseluruhan ayat dalam Al-Quran? Ya, silakan Al-Hufaz. 6,236. 6,236. Betul. Tepat sekali jawapannya. Ihfazillah yahfazka. Seterusnya untuk maksud ayat
Iqra wa rabbukal akram. Silakan. Dan bacalah Tuhanmu yang maha pemurah. Bagaimana Ustaz? Betul, tahniah kepada adik kita. Surah ini ada menceritakan mengenai beberapa orang pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya. Apakah nama surah ini? Seridi silakan. Surah Al-Kahfi. Betul. Sajdah, wajdah. Surah ini dinamakan dengan nama seorang wanita. Apakah nama surah ini? Silakan Al-Fas. Surah Maryam. Surah Maryam. Betul. Iqra, ya Fausta. Biasanya di mana turun ayat jika dimulakan dengan wahai manusia? Silakan Darul Ulum. Surah Makiyah. Dari Surah Makiyah. Betul. Anak soleh, ahli syurga. Dalam surah ini mengandungi ayat kursi iaitu ayat yang teragung dan ramai menghafalnya. Apakah nama surah ini? Silakan. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Betul. Sajdah, wajdah. Baik, tamat sudah waktu yang telah pun diberikan 2 minit 30 saat untuk IQ Kori ini. Jom kita nak lihat bagaimana markah yang berjaya dikumpul oleh Kori Junior kita. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus menonton Kori Junior 2018. Pewaris generasi Al-Quran. Baik, itu semangat yang kita mahukan kerana dicerdaskan oleh IQ Danish. Minda cerdas, anda cergas. Alhamdulillah. Untuk segmen yang pertama telah pun berlalu ya, dan untuk segmen yang kedua pastinya akan membangkitkan semangat kori-kori kita untuk terus berjuang oleh kerana kreativiti dan juga gaya penceritaan mereka yang berbeza akan menjadikan kori-kori ini berbeza berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Baik, dengan ini kami ingin mempersilakan dari Mahat Tafiz Faqih, adik Kori Junior, Rujhan. Sesebuah kisah di dalam Al-Quran, seorang Nabi menjadi igutan, darjatnya tinggi, penuh kesabaran, diuji dengan pelbagai dugaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Nabi Ayub alaihissalam, cucu kepada Nabi Isa bin Ibrahim alaihissalam. Baginda adalah seorang Nabi yang mempunyai tahap kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cubaan dari Allah. Baginda kaya lagi dermawan, dipuji manusia juga malaikat. Namun ditarik semua nikmatnya untuk menguji kesabarannya. Iblis bertekad untuk merosakkan iman Nabi Ayub alaihissalam dengan memasukkan suatu penyakit ke dalam tubuh baginda yang tiada ubatnya. Namun begitu, segala kesakitan itu tidak menghalang Nabi Ayub untuk beribadah kepada Allah, malah menambahkan lagi rasa cinta dan ketaatan kepada Allah. Setelah beberapa tahun, penyakit baginda semakin parah. Firman Allah dalam surah Sad ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Urkud birijlik haza mutasalum baridun wa syarab. Hentakkanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan minum. Dengan izin Allah, semula segera penyakitnya. Baginda kelihatan sihat dan lebih kuat. Demikianlah kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam yang boleh dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebuah kisah, dia mesti ada permulaan dan kemudian ada akhirnya. Dan kemudian Kori Junior, Rujhan berjaya membawa kita daripada permulaan dan kemudian sehingga akhir. Dan menarik juga, pada setiap perbezaan mesej tersebut dapat dibantu dengan air muka dan pergerakan badan. Syabas. Kilo berapa? RM5, Kak. Boleh lah. Nah. Saya timbang dulu, Kenapa keluarkan? Ini yang busuk lah, Kak. Mana ada?
Yelah. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, iaitu mampu. Dan aku khawatir akan azab hari yang membinasakan, iaitu hari kiamat. Surah Hud ayat 84. Para penduduk Majan beranggapan bahawa mengurangi timbangan adalah salah satu daripada bentuk kepandaian dalam berjual beli. Kemudian Nabi Shu'aib AS datang mengingati mereka bahawa hal tersebut merupakan hal yang hina. Nabi juga berasa khawatir jika mereka meneruskan perbuatan kecil itu, maka Allah SWT akan menurunkan seksaan. Nabi Shu'aib AS meneruskan dakwahnya. Nabi Shu'aib AS mengajak mereka ke jalan yang baik, bukan ke jalan yang buruk. Nabi juga berpesan kepada mereka dua perkara. Pertama, jangan merampas hak-hak orang lain. Kedua, menegakkan timbangan dalam keadilan dan kebenaran. Sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Artinya, dan Allah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Wahai para peniaga, jujurlah dalam perniagaan dan ingatlah bahawa Allah SWT sentiasa mengawasi dan mendengari apa yang dikatakan. Minta maaf Kak, ini yang sebenarnya. Tak apa. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjadda wajada. Saya kira bagi seorang wanita, ya, seorang muslimah, ya, suara tadi memang satu yang menarik sebab punya kekuatan yang begitu istimewa sebenarnya. Walaupun tadi kelancaran tu ada sedikit di sana dan di sini kerana banyak sangat kita plan dalam kepala kita, tetapi itu tak jadi masalah sebab benda itu boleh dilatih insya-Allah dengan aset yang ada, kerana saya yakin mesejnya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa utusan Allah kepada Fir'aun diutus berdakwah menentang kezaliman oleh sang pemerintah yang mengaku Tuhan dan meminta disembah. Maka Allah telah mengutus Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun. Dan berkatalah Nabi Musa, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan sekalian alam. Aku datang kepadamu dengan membawa keterangan yang nyata dari Tuhanmu. Jika engkau adalah orang benar, tunjukkanlah kekuasaan Allah kepada aku," kata Fir'aun kepada Nabi Musa. Lantas, Nabi Musa mencampakkan tongkatnya di hadapan Fir'aun. Dengan kekuasaan Allah, maka tongkat yang dicampakkan tadi bertukar menjadi seekor ular. Para pembesar Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa adalah seorang ahli sihir." Lalu mereka mencadangkan kepada Fir'aun agar dikumpulkan semua ahli sihir untuk memperlihatkan kehebatan dan kebenaran masing-masing. Apabila tiba hari yang dijanjikan, maka datanglah ahli-ahli sihir dari seluruh pelosok negeri Mesir. Mereka berkumpul di hadapan istana Fir'aun. Nabi Musa memberi peluang kepada ahli-ahli sihir Fir'aun untuk melemparkan tongkat masing-masing. Tongkat-tongkat yang dicampakkan tadi tiba-tiba bertukar menjadi ular-ular kecil yang merayap-rayap di atas tanah tersebut. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa agar mencampakkan tongkatnya dengan kekuasaan Allah. Maka muncullah seekor ular yang sangat besar di hadapan semua orang. Maka ular besar itu memakan ular-ular kecil yang ada di hadapannya. Semua orang yang hadir berasa kagum melihat kehebatan Nabi Musa. Ahli-ahli sihir sedar dan insaf lalu mengakui bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah bukan sihir, tetapi merupakan bukti keagungan Allah dan kekuasaan Allah. Sekian, terima kasih. Saya nak puji dulu, maknanya sebab cerita Fir'aun dan juga Nabi Musa ni adalah satu cerita yang besar.
dan orang memang suka nak dengar dan orang tertunggu-tunggu. Dan Naufal boleh membawa jalan cerita itu daripada mula sampailah ke ending. Itu satu benda yang menarik apa yang Qari Junior Naufal buat sebentar tadi. Saya yakin insya-Allah boleh buat lebih baik pada minggu akan datang. Assalamualaikum buat hadirin hadirat sekaliannya. Kisah Nabi Yaqub menjadi terajuk utama. Nabi Yaqub alaihissalam mempunyai 12 orang putera. Namun antara mereka semua baginda amat menyayangi Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Perlakuan ayahnya yang berbeza ini telah menimbulkan rasa iri hati antara saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dengan lainnya. Rasa sayang Nabi Yaqub terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Bunyamin cukup wajar kerana mereka berdua tidak lagi memiliki ibu. Lebih-lebih lagi apabila Nabi Yaqub mengetahui akan perihal mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, maka semakin bertambahlah pengawasan terhadap kedua-duanya. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf berkumpul dan bermusyawarah. Mereka memutuskan agar Nabi Yusuf dibuang saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Demikianlah firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 11. Akhirnya mereka berhasil meyakinkan ayah mereka. Pada hari berikutnya, mereka membawa Nabi Yusuf ke sebuah kawasan gurun dan merancang untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah perigi di situ. Dicampak ke dalam perigi Rasul yang mulia, angkara nista saudara-saudara yang dengki. Namun baginda beralah tiada, tetap percaya Allah di sisi. Sekian, terima kasih. Anak soleh ahli syurga. Dengan intro yang sangat menarik sampai kita rasa nak tengok, dan kemudian interaksi dengan luar lebih banyak berbanding dengan interaksi di dalam diri sendiri. Dan ini sebenarnya menarik semua orang, dan sebab itu termasuk dengan semua bahasa badan. Kita bercakap bukan hanya gunakan perkataan, tetapi badan kita semua bercakap. Dan dengan sebab itulah saya kira bila cerita tadi stop, kami sebenarnya Dina, please jangan stop. Dan insya-Allah ini satu benda yang menarik, dan teruskan lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabaran hidup penuh dugaan. Minda diuji, jiwa tersiksa. Kepada Allah hajar serahkan. Zuriat diberi penyejuk jiwa. Jelaslah anak permata hati ayah bonda. Berbekalkan sedikit makanan. Siti Hajar ditinggalkan bersama Ismail yang masih menyusu di tengah padang pasir yang kering kontang. Firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan zuriatku di sebuah lembah yang tiada tanaman. Hadirin sekalian, Siti Hajar tetap tabah. Pasti ada ganjaran untuknya. Sayu di jiwa semakin menyiksa. Melihat putra lapar dahaga. Apakan daya kudrat yang ada. Cekal harungi badai yang melanda. Tanpa disedari, 7 kali Hajar berlari. Safa dan Marwah dengan cekalnya mencari air hajat di hati, namun hanyalah fata morgana. Akhirnya beliau kepenatan. Tiba-tiba Ismail hentak kaki ke tanah.
Zamzam. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihfazillah yahfazka. Okey, Alhamdulillah, sebab saya kira introduction daripada Qari Junior Uzair ialah menarik emosi kita untuk pergi kepada beberapa ribu tahun yang lampau bersama dengan Siti Hajar, kan? Begitu kan? Dan Alhamdulillah saya suka sebab ada dua fasa cerita tadi. Mula macam sedih, lepas tu macam satu rangsangan yang positif. Memang kita faham kisah dia dan mengambil intipati dan iktibarnya. Syabas. Baik, terima kasih Ustaz Zul. Ya, maka dengan ini untuk segmen Qasas Al-Quran kita telah pun selesai untuk Qari Junior kita yang telah pun membuat persembahan. Dan kepada anda selepas ini bersiap sedia untuk segmen yang ketiga iaitu segmen Hafazan. Kembali selepas ini dalam Qari Junior 2018. Pewaris Generasi Al-Quran. Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam. Bersemangat semua ni kan? Sekarang ni anda masuk ke pusingan kedua. Macam mana rasa? Terbaik. Baik. Sekarang ni tahu tak sebab semangat hari-hari kita amalkan IQ Danish. Betul tak? Betul. Adik-adik tahu tak apa khasiat susu kambing yang ada di dalam IQ Danish ni? Tahu. Khasiat susu kambing yang ada ni, susu kambing membantu meningkatkan imunisasi, menguatkan antibodi tau. Membantu kita cergas, bertenaga, mudah kehafalan kan? Dan banyak lagi khasiat yang ada di dalam IQ Danish ni. Tambah kita bulan Ramadan ni, pagi-pagi kita amalkan jus Nusantara dan juga IQ Danish. Boleh? Boleh. Okey, IQ Danish, minda cergas. Anda cerdas. Jom beli 3 botol IQ Danish dan dapatkan t-shirt edisi terhad secara percuma. Alhamdulillah, kembali bersama dengan kami dalam Qari Junior 2018. Pewaris Generasi Al-Quran. Ya, jadi untuk anda yang baru saja menyaksikan Qari Junior 2018 ini dicergaskan oleh IQ Danish, minda cerdas, anda cergas. Baik, untuk segmen yang terakhir ini iaitu segmen hafazan. Ya, untuk pengetahuan anda, mereka akan menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran dan ianya akan dibahagikan pemakaan 35% dan dari segi tajwid 15%, dari segi burata 10% dan juga fasahah 10%. Jadi kita nak mulakan dengan Qari Junior Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila baca daripada surah Al-Infitar ayat pertama hingga 19. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin
وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Adik Muhammad, kalau melihat yang minggu lepas yang adik agak uzur, tak sihat dan hari ini boleh membaca Quran dengan baik, Alhamdulillah. Cuma ada beberapa tempat barangkali perlu diperbaikilah. Pertama sekali kesalahan dari sudut ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Dan ada dua tiga tempat makhraj yang lain. Ala kulli hal, adik cuba ikhtiarkan sekiranya masih ada rezeki untuk bersama kita. Mudah-mudahan adik berjaya insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qari Junior Sufia. Anda dikehendaki membaca daripada surah Al-Mutaffifin ayat pertama hingga 17. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Minggu lepas dengan minggu ini, Alhamdulillah, teguran Ustaz minggu lepas, ra' tu sudah dapat diperbaiki sikit sebanyak. Cuma jelaskan pada huruf wa idza bihi tukadzibun. Perjalanan bihi, cuba bihi tukadzibun. Bihi tukadzibun. Bihi. Hak tu kan. Baik, latih lagi. Mudah-mudahan boleh maju peringkat seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qari Junior Syahmi. Ya saya. Anda dikehendaki membaca daripada surah Al-Mutaffifin ayat 22 hingga 36. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Cuba baca balik. A'udzu billahi minasyaitan. Cuba baca balik. أعوذ بالله من الشيطان Ta itu huruf ta tu. Syaitan. شيطان Ta dia huruf tebal. Yang kedua ialah la dhallun. Cuba. لضالون. Baik. Mudah-mudahan Syahmi akan maju ke atas. Amin. Qari Junior Salimah. Ya. Surah ini Ustaz cukup suka. Ustaz ulang sekali, Ustaz cukup suka surah ini. Surah Luqman ayat 12 hingga 16. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر
وعاشرهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير صدق الله العظيم. Baik. Cuba saling membaca balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bismillah. Dua ayat tu. Cuba sekali. A'udzu billahi Baca dengan tarannum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Kemudian ayat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau buat begitu seolah-olah ada tasydid, ada sabdu di situ. Maka Salimah kena baiki rajim, rahim. Cukup mematikan huruf tu tersebut. Boleh? Qari Junior Adham. Ya saya. Baik, sila baca daripada surah At-Takwir ayat pertama hingga 18. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'hirat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس صدق الله العظيم. Ustaz nak ambil perhatian satu. Ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Cuba baca ayat tu. علمت نفس ما أحضرت. Baik. Sila hati-hati dengan perkataan hak tersebut. Mudah-mudahan Adham akan membaca lebih baik insya-Allah. Terima kasih Ustaz Dr. Luqman. Jadi kita harapkan dalam segmen hafazan ini secara tidak langsung anda dapat mempelajari sesuatu ya. Selepas ini kita akan lihat dan juga kita akan mengetahui siapakah yang akan ke peringkat seterusnya. Jadi terus bersama dengan kami dalam Qari Junior 2018. Pewaris Generasi Al-Quran. Terima kasih diucapkan kepada para penonton yang dikasihi yang terus bersama dengan kami dalam Qari Junior 2018. Pewaris Generasi Al-Quran.
Dicerdaskan oleh IQ Danish, ya, Minda cerdas, anda cergas. Dan untuk anda semua, mereka melalui 3 segmen, ya. Untuk segmen yang pertama IQ Qori, lepas tu bersama dengan Qasas Al-Quran dan juga hafazan. Jadi untuk anda yang terlepas, jom kita lihat bagaimana perjalanan mereka. Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Fardu kifayah. Betul. Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah Tuhanmu yang maha pemurah. Betul, Tania. Maka muncullah seekor ular yang sangat besar di Pertama, jangan merampas hak-hak orang lain. Ismail hantar kaki ke tanah. Yawma yaqumun nasu li rabbil wa wassayna al-insana biwalidayhi. Baik, jadi untuk pengetahuan anda, untuk persembahan terbaik mingguan ini akan menerima hadiah RM500 sumbangan Almas Beauty and Health, IQ Danish, Minda cerdas, anda cergas. Jadi untuk keputusan mingguan yang terbaik, juri telah pun sebulat suara untuk memilih Sekolah Rendah Islam Integrasi Tafiz Darul Ulum. RM500 sumbangan Almas Beauty and Health. Terima kasih banyak-banyak. Ya, dan kita harapkan ini pembangkit semangat untuk adik-adik kita. Di tangan saya, kita ada keputusan yang telah pun diberikan oleh juri. Adakah mereka layak ke minggu yang seterusnya ataupun ya pengembaraan mereka itu berhenti di sini, ya. Ya, jadi keputusan ini kita akan teruskan untuk penerima selempang merah Sekolah Rendah Islam Darul Ihsan Yayasan Al-Hufaz Baling Kedah dan juga Sekolah Rendah Islam Integrasi Tafiz Darul Ulum Seremban. Tahniah, selempang merah untuk anda. Silakan. Tahniah ke peringkat seterusnya antara Al-Amin dan juga Tafiz Faqih. Salah sebuah sekolah ini akan menerima selempang merah ataupun selempang putih. Tuan-tuan dan puan-puan, penerima untuk selempang merah, tahniah diucapkan kepada Mahat Tafiz Faqih Temeluk Pahang. Kepada kedua Qari Junior yang terhenti di sini, Al-Quran ini sebagai satu simbol. Jangan berhenti di sini untuk terus menjiwai Al-Quran. Teruskan perjuangan. Begitu juga dengan anda. InsyaAllah untuk minggu hadapan kami akan kembali. Dan terima kasih juga kepada Almas Beauty and Health, ya, IQ Danish, Minda cerdas, anda cergas. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan dalam Qari Junior 2018. Pewaris Generasi Al-Quran. InsyaAllah.